Walaupun selalu rasa was-was, selalu rasa tak yakin, selalu rasa kurang percaya, selalu menidakkan karutlah. Tapi anda kena belajar untuk lebih mendengar, kerana itu kelebihan yang Allah Ta'ala berikan kepada diri anda. Sampai anda rasa that memanglah aku ni mental ni, sedangkan salah label, salah mazhab, salah kitab. Anda sebenarnya unik, walaupun penyakit itu penyakit. Kalau disability disebabkan sistem otak disability, tapi kalau mereka yang memiliki keunikan, kena explore untuk memahami keunikan, bukan menjadikan dia sebagai hukuman, bukan menjadikan dia sebagai satu takdir yang menyebabkan seolah-olah Allah letakkan nasib malang pada diri kita. Jadi kelemahan, kalau anda tidak menguasainya, anda down dan tertekan dengan apa yang berlaku di sekeliling, tambah pula disabotaj oleh orang-orang yang menghukum anda tanpa usul periksa, menjadikan anda mengasingkan diri pada masyarakat, dan akhirnya menjadikan lack of self-esteem, menjadikan suka menghukum diri sendiri, dan akhirnya self-sabotage itu banyak berlaku. Jadi personality indigo kena tahu peranan dia, kelebihan yang Allah Ta'ala berikan kepada dia, anugerah ability yang Allah berikan kepada dia, dan kecilnya kelompok dia, tak ramai, tak sama macam orang lain, kerana mereka ada peranan dan tanggungjawab atau amanah kepada masyarakat. Personality indigo, kesihatan dan pertumbuhan. Personality indigo banyak menggunakan naluri dalam membuat keputusan. Oleh itu, bagi pertumbuhan ataupun perkembangan diri, mereka perlu percaya kepada jawapan yang diberikan oleh naluri dalaman mereka. Mereka mampu memperolehi kekuatan diri jika mereka mula percaya kepada naluri mereka dan tahu bagaimana nak memanfaatkannya. Gerak hati indigo kuat, kena belajar untuk yakin, kena belajar untuk terima, kena belajar untuk selalu dengar. Walaupun selalu rasa was-was, selalu rasa tak yakin, selalu rasa kurang percaya, selalu menidakkan karutlah. Tapi anda kena belajar untuk lebih mendengar, kerana itu kelebihan yang Allah Ta'ala berikan kepada diri anda. Di antara kelemahan personality indigo adalah apabila mereka berasa tidak mampu menolong masyarakat. Mereka cenderung mengasingkan diri. Mereka mengasingkan diri mereka daripada berinteraksi atau berhubung dengan masyarakat luar. Jika ini berlaku, ialah sesuatu kerugian kepada personality indigo sendiri serta seluruh masyarakat, kerana peranan indigo adalah besar bagi meimbangi keharmonian umum. Ingat ya, indigo, kalau you down, kalau anda rasa down, sebab anda rasa orang duk kata anda pelik, orang duk kata anda sesat, orang duk kata anda ni dah kena sihir, sebab selalu ada imajinasi yang bukan-bukan, selalu cakap benda-benda yang beyond realistic. Orang pelik, orang lain tak dengar, dia dengar. Orang lain tak nampak, dia nampak kan. Orang lain tak bau, dia bau. Sembang-sembang dia kata bau dah, dia bau wangi kan. Itu pelik tu kan. Jadi orang kata dia ni memang autism ke apa kan, ataupun dia ni ada color spectrum, Asperger ke, dia ada disorder ke, bipolar ke. Sampai bila anda tertekan dengan respon orang, anda pun dapat hadapi tekanan perasaan. Dan kenapa anda mengalami pengalaman-pengalaman yang unik, yang mistik ni tadi, sampai anda, sedangkan anda indigo child, jadi sampai anda rasa diri anda gila, pergi jumpa psikiatris labelkan anda memang mental, bagi ubat untuk anda makan. Bila anda makan ubat, sampai anda rasa that memanglah aku ni mental ni, sedangkan salah label, salah mazhab, salah kitab. Anda sebenarnya unik, walaupun penyakit itu penyakit. Kalau disability disebabkan sistem otak disability, tapi kalau mereka yang memiliki keunikan, kena explore untuk memahami keunikan, bukan menjadikan dia sebagai hukuman, bukan menjadikan dia sebagai satu takdir yang menyebabkan seolah-olah Allah letakkan nasib malang pada diri kita. Tidak, pada diri anda tidak. Tapi sebenarnya Allah berikan satu kelebihan. Dengan memahami kelebihan ini, baru dapat menguasainya. Jadi kelemahan, kalau anda tidak menguasainya, anda down dan tertekan dengan apa yang berlaku di sekeliling, tambah pula disabotaj oleh orang-orang yang menghukum anda tanpa usul periksa, menjadikan anda mengasingkan diri pada masyarakat, dan akhirnya menjadikan lack of self-esteem, menjadikan
suka menghukum diri sendiri, dan akhirnya self sabotage itu banyak berlaku. Dan apabila self sabotage itu banyak berlaku, menjadikan mereka itu lebih tertekan dan jadilah seperti mana yang digambarkan oleh masyarakat sebagai orang yang mental tadi kan. Jadi anda menjadi lebih mental bukan sebab kelebihan tadi, tapi sebab respon masyarakat. Dan anda kena tahu bagaimana nak menguasainya semula, dan kehilangan anda bila anda tidak servis kepada orang lain, kehilangan anda sebab anda disisihkan, anda dipulaukan, kehilangan anda itu bukan hanya kerugian untuk diri anda sendiri, tapi sebenarnya kerugian yang paling besar adalah kepada masyarakat yang di luar, kerana orang sebegini Allah hantar sebenarnya memiliki keunikan, peranan dan ada amanah tersendiri untuk masyarakat umum ataupun untuk yang sejagat. Jadi kita kena menghormati kehadiran mereka-mereka yang rare dan yang unik ini tadi, kerana tentu ada peranan istimewa. Mereka inilah yang menjadi think tank, orang di sebalik tabir, kepada menteri, orang yang sebalik tabir, kepada mungkin advisor kepada Perdana Menteri, kepada syarikat, kepada organisasi, kerana mereka ada idea-idea yang mungkin tidak dapat dihasilkan oleh orang-orang teknikal yang lain. Kalau bab bisnes, mungkin dia tak terror, tetapi bab gerak hati dia yang tajam, dia tahu, oh ini mungkin lebih sesuai, oh ini tidak sesuai. Apa dalil dia cakap sesuai tak sesuai, dia bukan menghukum orang, tetapi dia ada penilaian dan dia dengar apa bahasa-bahasa alam, dan dia yakin itu daripada ijtihad ataupun daripada ilham yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana biasanya mereka orang-orang indigo ni bukan orang-orang yang kaling-kaling pada aspek kerohanian dia. Mereka orang yang ada amalan yang kuat untuk dalaman dia, sebab dia melalui pengalaman-pengalaman yang unik. Dia kena kuatkan pengalaman-pengalaman dalaman dia. Dia gunakan pengalaman-pengalaman itu dan menguat dan mencipta pengalaman-pengalaman yang baru dalam pengamalan dalamannya, supaya meningkatkan kekuatan dalamannya. Okey. Personality indigo perlu tahu mereka mempunyai kelebihan yang dalam mencari dan memahami makna kehidupan. Oleh itu mereka perlu sedar yang mereka mampu menolong masyarakat daripada segi ini. Mereka perlu berani keluar daripada kelompok mereka bagi menyampaikan pendapat dan kelebihan mereka itu. Mereka perlu mempunyai prinsip berkongsi ilmu, pengetahuan dan pengalaman mereka dengan masyarakat. Orang indigo kena ingat, anda itu rare, anda itu unik. Jadi kenapa nak mengasingkan diri? Kena keluar. Walaupun orang tak terima, orang tak setuju, sebab itulah menunjukkan bahawa pandangan anda itu tak tipikal macam orang lain. Dia rare. Jadi untuk benda yang rare ni kadang-kadang orang tak terus boleh terima. Tapi janganlah pula sampai melalut-lalut, sampai mengarut-ngarut, sampai terlalu mistik, sampai terlalu paranormal. Jadilah yang normal, jadi yang biasa. Dan jangan guna istilah-istilah yang macam tu, sebab nanti orang akan lebih mensalah tafsirkan ilmu-ilmu yang anda miliki ataupun sesuatu kelebihan yang anda telah dianugerahi. Jadi kena gunakan sesuatu yang dapat tackle common sense orang biasa. Jadi gunakan sesuatu yang logik, sesuatu yang mungkin sesuatu yang boleh diterima. Tapi jangan tidak servis kepada masyarakat, sebab masyarakat memerlukan kehadiran mereka-mereka yang memiliki ability, kelebihan ini tadi, kerana mereka memiliki kelebihan yang orang lain tak ada. Dan kuasailah, kerana Allah anugerahkan mesti perlu untuk keluarga anda, untuk anak-anak, mungkin untuk ibu dan ayah, untuk orang-orang yang dekat dengan diri kita. Jadi personality indigo kena tahu peranan dia, kelebihan yang Allah Ta'ala berikan kepada dia, anugerah ability yang Allah berikan kepada dia. Dan kecilnya kelompok dia, tak ramai, tak sama macam orang lain, kerana mereka ada peranan dan tanggungjawab atau amanah kepada masyarakat umum. Lalu kena surface, didik masyarakat, tolong masyarakat, dan bantu untuk tebarkan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang mereka miliki kepada masyarakat. Dunia kita ini semakin tidak seimbang. Contohnya, saban hari kita mendengar dan melihat dunia semakin tidak aman. Peperangan berlaku di sana sini. Perbalahan dan rebutan kuasa berlaku dengan hebat hingga dunia tidak pernah sunyi daripada peperangan. Begitu juga konflik rumah tangga, kejiranan, perbalahan kaum, politik,
persatuan dan sebagainya. Ini menyedihkan personality indigo dan membuatkan mereka tidak selesa. Fizikal dan minda personality indigo tidak dapat menerima hakikat ini, apatah lagi jika ini berlaku di sekitar mereka ataupun pada diri mereka sendiri. Mereka mudah tertekan dan mengalami gangguan emosi walaupun isu itu tidaklah melibatkan mereka secara langsung. Walaupun isu itu tidak melibatkan mereka secara langsung. Fikiran mereka yang agak konservatif menambahkan lagi kekalutan kepada masalah ini. Tanpa sedar, mereka mudah terperangkap dalam keadaan yang tidak seimbang dan keresahan. Alam ni dah tak sama macam dulu. Kita di akhir-akhir zaman ni dah makin menuju kepada perkara-perkara yang lebih bersifat kerosakan. Banyak perkara yang dah tak seimbang atau hilang keseimbangan. Contoh kita lihat, orang kejar kuasa, orang kejar harta, orang kejar pangkat, orang kejar glamour, orang kejar like, orang kejar follower, orang kejar share, orang kejar bisnes yang berjuta ringgit, duit yang besar. Semua nak kejar benda-benda yang mungkin sampai satu tahap, bukan salah ya, sampai satu tahap nanti tidak mengekalkan keseimbangan. Benda yang seimbang adalah benda yang selamat. Benda yang selamat adalah benda yang salam. Yang salam itu Islam. Kenapa 5 rukun? Kerana yang stabil, yang di tengah-tengah. So memahami secara mutasyabihat akan menjadikan orang indigo melihat sekeliling ini adalah sesuatu yang semakin tidak seimbang atau hilang keseimbangan. Jadi dalam politik, dalam rumah tangga, banyaknya kes cerai-berai, banyaknya kes yang tidak menjaga keharmonian, tak menjaga hati, tak menjaga kemaslahatan rukun tetangga, rumah tangga, pasangan, hati orang lain. Cakap apa sedap nak cakap je, keyboard warrior nak komen apa ikut sedap mulut saja, tak menjaga adab. Semua ini meresahkan orang indigo. Walaupun itu bukan masalah dia. Dia baca dengan orang lain, dia yang susah hati, dia yang absorb, dia yang tarik, dan dia yang ada penyakit, dan dia yang ada masalah itu. Dia rasa tertekan hidup di dunia yang ada banyak benda-benda yang bersifat hipokrit, selfish, perkara-perkara yang bersifat mungkin hanya bersifat perkauman, resis, mungkin bersifat tadi hanya kepada keagamaan tertentu, hanya bersifat kepada kepercayaan tertentu, dan doktrin-doktrin yang menghukum. Contohnya doktrin yang idealistik ataupun ideologis, yang lebih kepada yang mechanical physics, yang teorism yang lebih kepada logik, menolak kepada benda-benda yang bersifat stigma, bersifat agama, yang bersifat mungkin bersifat religious, bersifat adat, bersifat kepercayaan, bersifat mitos. Jadi mereka menolak. Jadi hanya ada doktrin ini sahaja, menjadikan seolah-olah semua orang kena jadi pandai, IQ tinggi, belajar kena dapat grade yang bagus, dah dapat pekerjaan yang bagus, lahirnya dapat kehidupan yang bagus, berjaya, diukur dari segi berapa besar rumah, berapa besar wang, berapa besar pangkat yang dia boleh peroleh. Jadi pengukur-pengukur yang ada ini menjadikan satu benda menang, satu benda kehilangan atau hilang keseimbangan. Lalu orang-orang indigo ni yang akan mengasingkan diri daripada masyarakat kerana mereka resah melihat kejatuhan alam ini, mereka resah melihat kerosakan yang dilakukan pada alam ni, dan suara-suara mereka yang kecil ini tadi ditolak atau dipinggirkan. Jadi ini menambahkan kekalutan minda mereka. Jadi mereka mudah terperangkap dengan keadaan begitu, menjadikan mereka mengasingkan diri ataupun menjauhkan diri daripada sosial, daripada perkara yang bersifat dunia luar. Mereka duduk dalam dunia mereka yang tersendiri. Kalau dalam ilmu cakra, indigo ni adalah posisinya pada cakra third eye ataupun forehead, kedudukannya yang keenam. Kalau anda pernah dengar istilah sixth sense, deria keenam. Deria keenam tu merujuk kepada gerak hati, gerak rasa, kemudian kita kata macam samalah insting, sesuatu yang out of the box, sesuatu yang
mentol menyala, sesuatu yang bersifat ilham, sesuatu yang bersifat kita kata petunjuk dari Allah, satu yang bersifat mungkin kita kata mungkin setengah orang dapat melalui mimpi, setengah orang dapat melalui mungkin meditasi dia. Jadi semua benda-benda yang out of the norm, out of the logic, untuk orang-orang logik tadi, benda itu direlatekan kepada ability of the sixth sense. Dan kenapa dinamakan sixth sense? Sebab kedudukannya pada yang cakra yang ke-6 daripada satu sudut ilmu, dia merupakan cakra yang ke-6. Selain daripada sensor memang ada 5, dari rasa di lidah, kemudian telinga dengar, mata melihat, dan hidung menghidu. Jadi daripada 5 deria itu ada gerak hati dan gerak rasa, dia dinamakan sebagai deria ke-6. Dan deria ke-6 ni tadi juga dalam ilmu ni berkait rapat dengan kedudukan cakra yang ke-6. Dan cakra itu sebab posisi yang ke-6 tadi, dan posisi yang ke-6 tadi dalam ilmu itu warnanya adalah indigo. Sebab itu juga ada istilah indigo child, ataupun yang tadi kata dia ada color spectrum ability kan, ataupun unique spectrum ability. Jadi macam-macam lah yang dikaitkan dengan personality ini. Okey, kita habiskan. Personality, jika personality dapat mengawal diri, jika personality ini dapat mengawal dirinya, jika personality ini tidak dapat mengawal dirinya, personality ini memudaratkan diri mereka sendiri. Mereka cenderung mengambil jalan singkat menyelesaikan masalah yang dihadapi. Contohnya, mereka cenderung melakukan sesuatu yang merosakkan diri mereka, seperti mengambil dadah alkohol bagi menghilangkan kerisauan mereka. Oleh itu, ini memberikan satu cabaran kepada personality ini supaya sentiasa berada dalam keadaan seimbang. Mereka perlu memberi kepercayaan kepada perasaan dalaman mereka dalam membina kekuatan padanya. Mereka perlu mendekatkan diri kepada inti kerohanian mereka, menguasai erti bersyukur, redha, sabar dan sebagainya. Mereka juga perlu memahami bagaimana hukum alam ini bekerja. Sebab itu sebenarnya kalau sampai yang kronik, tak salah untuk ambil ubat. Tapi jangan bergantung hanya pada ubat drugs ataupun hanya medicine yang hanya untuk mental disorder tu. Boleh ambil, tetapi jangan terlalu bergantung. Tapi bina kekuatan dalaman, pulihkan diri dengan kefahaman, dan pulihkan diri dengan memahami bahawa aku ni unik, aku ni berbeza, dan aku ni Allah berikan kelebihan yang padanya ada amanah dan tanggungjawab. Jadi cari apakah peranan diri, mungkin berkarya melaluinya, mungkin melalui penulisan, mungkin melalui perkongsian, mungkin melalui perbahasan, mungkin melalui, tapi pilih platform yang sesuai, yang anda rasa selesa. Mungkin melalui karya, mungkin buat lagu, mungkin melukis, mungkin dengan buat kuih. Itu semua cara anda menyampaikan karya anda kepada orang lain. Senaman adalah sesuatu yang terbaik untuk mengekalkan keharmonian bagi personality ini. Senaman yang sesuai untuk indigo adalah berjalan kaki, berenang, aktiviti yang berkait rapat dengan meditasi. Cara personality ini menjanakan bateri kehidupan mereka adalah dengan meditasi, dengan mendengar muzik dan mendengar muzik. Mereka juga perlu memperuntukkan lebih banyak masa dan ruang pada diri mereka sendiri. Jadi senaman kena ada untuk indigo, kena relate dengan nature, kena juga buat sesuatu yang bersifat physical exercise and mental exercise. Antaranya relaxation to the mental, breathing exercise, meditation exercise, berzikir, bersuluk, mengasingkan diri. Jadi itu juga dapat create some space for yourself, and juga dapat bantu untuk you ada inner development ataupun self development. Okey, itu saja personality indigo dari aspek kesihatan dan pertumbuhan. Okay, kita dah tamat, kita dah habis membicarakan tentang personality indigo. Terima kasih kerana menonton video ni. Tolong like and share. Kita sedang membicarakan tentang bedah buku Aura Personality Warna, cara baru melihat diri daripada perspektif yang segar dan komprehensif. Dalam ilmu psikologi warna ini sesuatu yang niche, yang berbeza dengan ilmu psikologi yang normal, kerana menganggapkannya sebagai dia agak terpinggir, kerana mungkin dia teori-teori lama yang jarang dibuat kajian. Tetapi sains telah banyak membantu bahawa alam ini ada frekuensi, dan frekuensi ini tadi bekerja dalam pelbagai aspek kehidupan. Antaranya bagaimana minda kita bekerja juga mengikut frekuensi, dan ada frekuensi-frekuensi tertentu dalam spektrum cahaya, dianya berfrekuensi tenaga warna.
Dan tenaga warna ni tadi, kalau warna indigo ni tadi anda lihat pada uniform, contoh uniform budak sekolah dulu pun kita diberikan pakaian dengan warna indigo. Kenapa? Supaya kita ada integriti, ada dalaman yang kuat, membinakan jati diri, membinakan sifat kemasyarakatan, membinakan sesuatu yang bersifat keharmonian. Kerana planet ini sendiri, planet bumi yang dilihat sebagai blue indigo, planet yang padanya ada 70% lautan, dan lautan kita ni, laut yang dalam itu dilihat dengan warna biru yang gelap. Jadi kena tahu bahawa warna-warna alam ini ada peranan yang tersendiri. Langit-langit yang dilihat kebiruan, pergunungan yang dilihat daripada jauh, macam kita lihat bukit yang kita lihat daripada jauh tu, dengan langitnya melihatkan kebiruan deep blue. Langit tu biru muda ataupun keputihan, awan-awan. Kemudian bukit-bukit ataupun gunung yang kita lihat jauh tu lihat kebiruan. Kenapa? Sebab spektrum ini menggambarkan sesuatu yang bersifat alami ataupun fitrah, dan memiliki sifat alami dan fitrah ini adalah sesuatu yang semua orang ada, tapi tak semua orang kuasai. Hanya orang-orang tertentu, niche yang kecil, 1 daripada 10 orang, 2 daripada 10 orang yang ada kelebihan indigo. Tetapi kita bila fasa kita berkembang dan meningkat usia, kita akan melalui fasa ini, nak kembali kepada fitrah, nak kembali mencari kerohanian dan dalaman. Dan warna indigo selain daripada tadi warna pakaian sekolah, kita lihat juga warna polis, pakaian keselamatan, anggota keselamatan polis, termasuk kita tengok SPRM, integriti, untuk cakap tentang amanah, cakap tentang kejujuran. Sama juga kita lihat pakaian yang mungkin ada pada jabatan custom. Ada beberapa, saya tak ingat, tapi ada beberapa pakaian uniform yang memang menggunakan warna indigo, menggambarkan peranan warna ini amat besar dalam masyarakat. Baik, itu saja. Terima kasih. Tolong like and share. Mungkin ilmu ini bermanfaat untuk orang lain, bukan untuk anda. Mungkin juga untuk mereka-mereka yang memerlukan. Ini warna-warna indigo yang boleh lihat. Okey. Jadi bukan saja-saja, bukan kaling-kaling punya warna. Dan anda kalau anda memiliki warna ini, ciri ini, anda seorang yang mantul lah, kan, hebat betul kan, mantap betul. Jadi anda seorang yang mantul kerana anda seorang yang memiliki satu ciri yang orang lain tidak miliki. Kelemahannya kalau anda tak menguasai diri sebab anda rasa anda terpisah daripada orang lain, jadi menjadikan anda sedikit murung, muram. Jadi kena bina keyakinan, bangkitkan dan keluar dan jadi pemimpin kepada masyarakat, insya-Allah. Itu saja, sekian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.